Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Ati Paridah, muka surat 18, baris yang keempat daripada bawah. Surat 18 baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qudrah 7 ta'alluq. Qudrah 7 ta'alluq. Ta'alluq ni khijaan qudrah, tugas ataupun tagang bagi sifat qudrah, yang mana kita maklum dah sebelum ni, sifat yang ada ta'alluq adalah sifat ma'ani, wujud sampai ke kalam, kecuali sifat hayah. Adapun sifat wujud, qidam, baqa sampai kepada sifat wahdaniyah, begitu juga sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman, tidak ada ta'alluq, tidak ada khijaan lah. Sifat wujud Allah, apa ta'alluq dia, apa khija dia? Tak ada. Sifat qidam Allah, ada khijaan apa dak sifat qidam? Tidak ada. Sifat baqa ada ta'alluq, ada khijaan? Tidak ada. Yang ada ta'alluq mula daripada sifat qudrah sampai ke sifat kalam, melainkan sifat hayah. Jadi daripada wujud sampai ke kalam, sifat ma'aninya ada 7. Jadi kecuali sifat hayah tolak 1, jadi 6 sifat yang ada ta'alluq. 6 sifat yang ada ta'alluq. Adapun sifat hayah, sifat hidup, ta'alluqnya apa? Tidak ada. Menghidupkan, menghidupkan itu ta'alluq bagi sifat qudrah. Sekarang ni Allah bersifat dengan sifat hayah. Sifat hayah tidak ada ta'alluq. Menghidupkan lah. Sifat hayah ta'alluqnya menghidupkan, dan menghidupkan adalah ta'alluq bagi sifat qudrah. Allah yang bersifat qudrah menghidupkan dan mematikan. Jadi hayah tidak ada ta'alluq. Ta'alluq sifat qudrah mengada, meniada. Ta'alluq sifat iradah menentu, menetap, memutuskan. Ta'alluq sifat ilmu mengetahui segala-gala perkara. Ta'alluq sifat sama mendengar akan sekalian perkara yang ada. Itu ta'alluq dia. Ta'alluq sifat basar melihat akan segala perkara yang ada. Ta'alluq sifat kalam berkata-kata. Ini ta'alluq bagi 6 sifat. 6 sifat: qudrah, iradah, ilmu, sama, basar dan kalam. Kemudian pembicaraan berkaitan dengan ta'alluq ini di antara yang dalam-dalam, yang payah daripada ilmu tauhid, maka mengetahui berkaitan dengan ta'alluq ni adalah fardu kifayah, tidak fardu ain.
secara terperinci lah. Macam contohnya kudrah ada 7 ta'alluq. Tu fardu kifayah. Adapun kita berpegang Allah yang bersifat kudrah mengada meniada, hak tu rukun iman yang ke-6 hak tu. Kemudian mengada meniada ni ta'alluq apa? Allah minta maaf lah, ta'alluq dah tu. Kita rukun iman yang ke-6 kan, qada dan qadar. Qada mana apa? Allah yang bersifat dengan iradah, menentu, menetap, memutuskan. Itu ta'alluq tu. Kemudian qadarnya apa? Allah mengadakan, meniadakan. Itu ta'alluq dah tu. Qada ta'alluq iradah, qadar ta'alluq qudrah. Tapi cuma kita ni atas nama ta'alluq tu kita tak berapa reti. Tak apa tu. Tapi memahami qada dan qadar itu rukun iman. Kita itu rukun iman. Tapi sekurang-kurangnya kita memahami bahawa Allah mengqadakkan, menentukan segala-gala perkara. Allah yang bersifat menjadikan, mengadakan segala-gala perkara, tu qada dan qadar. Kemudian kalau kita perekah tak apa dah. Qada tu iradah, qadar tu qudrah. Qada iradah, menentu. Qadar menjadikan, itu qudrah, itu carekah. Sebenar-benarnya kalau secara terperinci kau, qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Ni hak cara mendalami ni. Tapi dak pandai kita setakat tahu Allah yang bersifat dengan iradah mengqadakkan segala-gala perkara. Allah yang bersifat dengan qudrah mengadakan, menjadikan segala-gala perkara. Itu asas. Sebab apa itu rukun iman yang ke-6. Itu tetap tu. Hak kata pembicaraan ta'alluq ni fardu kifayah, hak secara terperinci, secara mendalami tu. Jadi kita rekahnya qada iradah, qadar qudrah. Itu rekah sangat tu. Dia sebenarnya kita ni di segi istilah ilmu, ta'alluq tu istilah ilmu, panggilan ilmu. Kita apabila sebut istilah ilmu, panggilan ilmu ni kita agak payah nak faham. Tetapi apabila diceritakan Allah yang bersifat dengan iradah, menentu, menetap, kita faham. Menentu, menetap tu ta'alluq bagi iradah. Sebut ta'alluq tu kita jadi macam tak faham pula dah. Dah bukan ke qada tu ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Memanglah qada tu ketentuan Allah bersifat dengan iradah. Itulah ta'alluq iradah. Ta'alluq apa benda pula? Dia tak lagi dah. Sebut ta'alluq tak nak lagi. Tapi sebut kata qada adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Iyalah tu. Tetap dah tu dia kata. Dan qadar ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, tu ta'alluq qudrah. Ta'alluq qudrah ke mana pula? Kan? Ni hak kata hak fardu kifayah. Setakat sebut ta'alluq tu dak dia turut dah. Sebut pula tanjizi, kau terundur. Tanjizi pula qadim hadis. Pakai tutup mata dah lah, tak dang dah dia kata. Padahal tak ada payah pun. Tak ada payah. Cuma oleh kerana bunyi bahasa Arab ni dia agak macam tu sikit. Jadi ta'alluq ni tugas, tagang, kerjaan. Kalau sifat qudrah mengada meniada, itu qadar, perbuatan Allah. Ta'alluq sifat iradah, menentu, menetap, memutuskan, itu qada. Itu je lah ta'alluq. Kemudian ta'alluq ni tugas, kita fokus kepada qudrah iradah. Satu lagi ni ilmu. Jadi kita bicara bab qada, Allah yang bersifat iradah, menentu, tu ta'alluq. Ta'alluq iradah, menentu.
Menentu tu dipanggil ta'alluq tanjizi. Mana ni? Dia tanjizi ni, ni depan dia akan bagi tu ta'alluq qudrah hak 7 tu. Jadi sebelum kita masuk kitab, kita ambil faham kat luar dulu. Sebab nak ceritanya, yang kita payah nak turut bunyi tu. Ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq qabdah. Terbaik pula ta'alluq tanjizi qadim, sifat-sifat iradah dan ilmu contohnya. Situ tu jadi kita nampak macam berasa macam payah je bunyi. Jadi kita ambil kat luar dulu. Qada, ketentuan Allah. Allah yang bersifat iradah menentu. Menentu dipanggil tanjizi. Tanjizi. Mana apa tanjizi? Tanjizi ni asal makna diterjemah di hadapan. Tanjizi maknanya meluluskan. Meluluskan. Itu tanjizi. Tapi itu makna asal. Meluluskan. Hak berlaku tu lah hak berlaku tu. Kalau iradah, ta'alluq tanjizinya menentu tu lah, menetap ada. Hak berlaku tu. Tanjizi bagi kudrah, mengada meniada tu. Itu tanjizi bagi kudrah. Tanjizi bagi sama, Tuhan mendengar tu lah. Diri mendengar tu ta'alluq tanjizi. Tanjizi bagi basar, Tuhan melihat. Melihat tu tanjizi. Macam kita sekarang. Macam kita sekarang, kita ada sifat kudrah. Kita ada sifat kudrah. Kita ada sifat iradah. Kudrah iradah di kita ni ada sama-sama. Tetapi bila iradah kita tanjizinya, apa makna tanjizi? Menetapkan. Hak kita nak menetapkan mari masjid ni. Kita menetapkan sama-sama dah, tapi tak apalah. Kita letaklah. Kita menetapkan nak masjid ni pagi tadi contohnya. Saat kita menetap tu dia panggil tanjizi. Sebelum kita letak, tak tahu lagi ni kita ni, sebab hari Sabtu ni tengok kepada jemputan ni, Allah banyaknya. Ke tak ada jemputan lagi ni? Jemputan kahwin tak ada? Ada jemputan kahwin. Hak rumah terbuka lah. Selagi dah habis bulan Syawal ni, gati balik tu hak sebulan kita lapar tak makan. Jadi sebelum kita mutuh nak mari masjid ni, sebelum tu kita ada sifat kehendak. Tapi kehendak kita belum memutuskan lagi. Mana apa belum tanjizi. Ada ni, belum lagi. Kita pun mutuh nak mari masjid ni. Itu tanjizi dia panggil. Tanjizi tu. Kemudian kita ada sifat kudrah, tenaga. Bila kita mutuh, sampai masanya kita pun bergerak. Sampai masa kita pun bergerak. Bila kita bergerak, itu tanjizi bagi kudrah. Meluluskan bagi kudrah. Kenapa? Buat tu lah, bergerak tu. Ada ni. Itu tanjizi bagi kudrah. Kita pun duduk di masjid. Orang pun mula mengajar. Telinga kita pun ambil dengar. Itu tanjizi bagi sama. Itu tanjizi bagi sifat sama. Kita pun tengok pula kitabnya. Itu tanjizi bagi basar. Hak tengok kitab ni, hak tanjizi basar. Hak nak mari bawa kereta tu tanjizi dah basarnya. Ke sifat basar kita tidak tanjizi masa bawa kereta tadi. Tanjizi dah lah masa tu. Tapi kita nak cerita hak kita ni. Buka kitab kita pun tengok. Kita tengok kitab ni, ta'alluq tugas bagi sifat pelihat di mata kita. Kita pun melihat. Melihat tu panggil tanjizi. Kita pun mendengar itu panggil tanjizi. Ada ni. Kita pun contohlah. Kalau orang mengajar, dia memulai kuliah dia mengajar. Maka dia pun buka mulut, dia pun mengajar. Itu tanjizi bagi sifat kalam. Tanjizi bagi sifat kalam. Ada ni. Nak faham tanjizi ni. Dia asal makna memanglah meluluskan. Itu asal makna. Tapi tanjizi bagi iradah lain. Tanjizi bagi kudrah lain. Tanjizi bagi sama basar lain. Tapi panggil tanjizi lah.
Tapi sebelum iradah kita menentukan kita akan mari di masjid ni, sebelum tu kita boleh dah menentukan. Boleh tapi tak buat lagi ketentuan. Tapi bolehlah sebab kita ada kehendak. Kita ada kehendak. Sebelum kita memutuskan pagi ni nak mari masjid Bukit Payung, masa mutuh tu dia panggil tanjizi. Sebelum kita mutuh tu, kita ada tak sifat kehendak? Ada. Boleh tak kita nak mutuh awal-awal? Boleh. Tapi tak berani lagi nak mutuh. Hak boleh mutuh tu dia panggil suluhi. Padat ni. Hak boleh mutuh tu dia panggil suluhi. Boleh, tapi tak mutuh lagi. Kemudian kita pun bergerak. Ni kita bergerak. Tanjizi bagi kudrah kita. Sebelum tu kita sihat sama-sama dah. Sebelum tu kita boleh tak nak bergerak? Boleh. Suluhi dia panggil. Ada nak beza dulu. Tapi kita nak cerita hak tanjizi tu. Dia sebenarnya ta'alluq hanyalah tanjizi saja. Suluhi bukan ta'alluq. Letak nama ta'alluq. Sebab ta'alluq ni khija'an dah. Fungsi betul dah. Kalau setakat boleh menentu tapi belum menentu. Boleh bergerak, boleh berjalan tapi belum lagi bergerak sebab tak sampai masa lagi. Awal lagi. Sebab kelas pukul 9. Mana pukul 8 baru kita bergerak. Pukul 9 boleh dah nak bergerak. Boleh sebab kita sihat. Tapi makna hak boleh menentu, hak boleh bergerak tu, dia panggil kerjaan tak tu? Panggil ta'alluq ke tak? Tak, tak ada apa-apa pun panggil ta'alluq apa. Ta'alluq ni buat tu, menentu. Mana? Kita bergerak, tu panggil ta'alluq sungguh. Kalau setakat kita dah ni boleh menentu, boleh netak daripada pagi lagi dah. Tapi netak ke tak? Tak. Dia panggil ta'alluq ke tak? Tak panggil ta'alluq sebenarnya. Tak panggil tugas lah, tak kerjaan lagi. Sebab kehendak iradah kita belum buat kerjaan lagi. Apa kerjaan iradah kita? Mutuh tu lah kata nak bagi masjid ni. Tapi sebelum tu mutuh tak lagi. Tak. Tapi boleh tak mutuh? Boleh. Dia panggil suluhi. Sebenarnya panggil ta'alluq ke tak? Tak sebenarnya. Tapi bubuhlah nama ta'alluq. Tapi sebenarnya bukan ta'alluq. Sebab ta'alluq ni hak kerjaan sungguh tu. Hak tagang sungguh tu. Mana? Menentu. Tu bawa kerjaan iradat sungguh. Berjalan, bergerak, itu bawa kerjaan kudrah sungguh. Itu bawa panggil ta'alluq. Kalau setakat boleh, menentu pun belum lagi, boleh, mai duk netam, gerak pun belum lagi sebab awal lagi pagi tadi, tidak panggil ta'alluq kudrah lagi kiraannya. Sebab kudrah kita tak berfungsi lagi. Cuma setakat suluhi, boleh. Bukan ta'alluq suluhi sebenarnya. Tapi tak apalah, ibu nama ta'alluq. Hak ta'alluq sebenarnya tanjizi. Jadi tanjizi bagi iradah kita menetapkan. Tanjizi bagi kudrah kita tadilah berjalan. Mari ke masjid ni. Tanjizi bagi samak kita tak ada telinga mendengar. Tanjizi bagi basar kita contoh tengok kitab. Tanjizi bagi orang yang mengajar buka mulut tu lah. Tu tanjizi bagi orang mengajar. Tanjizi bagi sifat kalam. Pada ni. Pada tanjizi tu. Kemudian nak beza pula ni. Yang kita menetapkan, yang kita memutuskan iradah kita itu awal-awal lagi. Bukan kata pagi ni dak lah. Hak kita mutuh nak mari Bukit Payung ni kalau 2 hari 1 ni memang kita mutuh sama-sama dah. Selagi tak ada halangan, Tuhan beri kekuatan, selagi itulah nak mari ngaji. Pada ni. Mana azam kita, istiqamah kita mutuh dah memang nak main ngaji. Mereka kalau ada halangan tengah tu, mana kita menetapkan nak mari masjid ni, hak tu lama dah. Adapun tanjizi bagi kudrah, mari sungguh tu, bergerak sungguh tu bila? Pagi ning lah. Ada pagi ning lah, baru kita mari bergerak. Hak kita mutuh, nak mari masjid ke Payung kilo duha ni, hak tu saja cerita hak tu. Mana hak tu lama dah. Tapi hak kita mari buat sungguh dengan kita melangkah ke masjid, kudrah kita ni, ni hari ni lah, pagi ni lah. Jadi hak iradah mutuh tu, hak tu lama, qadim. Letak kita ni lah. Hak kita duk buat sekarang ni, kita mari bergerak, mari ke masjid, itu dia panggil hadis. Kalau kita nak banding. Ada ni. Jadi kalau nak katalah tapi tak betul tu.
Maknanya kita mutuh nak mari masjid ni tanjizi qadim. Mari dulu marang lagi dah. Hak kita buat suruh mari bergerak ni pagi ni tanjizi hadis dia panggil. Baharu. Itu beza. Jadi kalau kita pergi pada rukun iman yang ke-6, qada qadar ni, qada Allah yang bersifat dengan iradah, menentukan, menetapkan. Itu tanjizi. Ta'alluq tanjizi bagi iradah. Bila Allah menetap, kita panggil ketentuan azali. Sedekala. Tanjizi qadim bagi iradah dipanggil qada. Itu je. Kemudian Allah yang bersifat qudrah mengada meniada sebagaimana yang Allah kehendak. Bila? Sekarang Allah mengada meniada mengikut kehendak Allah pada azal tu. Hak tanjizi qadim bagi iradah, hak panggil qada tu, sampai masa sekarang Allah yang bersifat qudrah yang melakukan. Tuhan melakukan qudrah dipanggil tanjizi bagi qudrah. Tanjizi bagi qudrah ni qadim ke baharu? Baharulah sekarang Tuhan buat. Tanjizi hadis. Itu dipanggil qadar. Itu je. Hak iradat tu qadim. Tanjizi qadim sebab menentu sedia kala. Hak kudrahnya buat ni sekarang. Tanjizi hadis. Itu je. Kudrat jadi buatnya sekarang. Ni, sekarang Tuhan buat sekarang ni. Hidup kita sekarang Tuhan yang buat. Nampak kita sekarang Tuhan yang buat. Dengar kita sekarang Tuhan yang buat. Jadi Tuhan buatnya sekarang. Tanjizi hadis bagi kudrah qadar. Bilakah sifat kudrah Allah boleh mengadakan? Kudrah Allah qadim. Boleh mengada tu qadim jugalah. Keluar suluhi qadim. Tapi boleh dia tak buat-buat pun. Itu suluhi qadim dia panggil. Boleh. Macam kita. Kita hak bangun sungguh mari berjalan ke masjid ni pukul 8 tadi. Kita letak. Tu tanjizi hadis, tanjizi kudrah kita tu. Tapi kita duduk sihat sama-sama dah. Bilakah kita boleh bergerak mari masjid? Boleh sama-sama dah. Itu suluhi dia panggil. Bukan pukul 8 barulah. Baru boleh gerak. Itu orang sakit. Terlantar, ada gerak tiba-tiba pukul 8 boleh bangun. Atau orang sakit tu orang tak ada kudrah. Kita ni ada kudrah sama-sama kan? Bilakah kita boleh mari masjid ni? Boleh tu sama-sama dah suruhi. Dah mari sungguh pukul 8 saat ni. Itu tanjizi. Mana? Dah sekarang ni kita melangkah mari ke masjid pukul 8. Itu tanjizi. Buat sungguh. Dah kita sebenarnya bertenaga kan, sehat kan. Bila kita boleh mari? Kalau setakat boleh tu sama-sama dahnya. Itu suluhi. Tapi tak buat gapo pun lagi ni. Itu suluhi. Itu je. Gimana? Setengah ada kat kelas saya tulis di whiteboard. Tak ada whiteboard. Tulis mana? Payah. Yelah orang kita ni kan kalau sekolah kan tulis whiteboard kan. Kalau zaman itu tulis papan hitam. Tahu? Kan zaman itu kan tulis pakai papan hitam. Kalau tak tulis ni payah nak turut orang ngaji. Kalau ni pakai whiteboard tau. Ke mana sekolah lu ni? Dia ada lagi papan hitam sekolah lu ni. Ada kapur tak lagi? Tak perasan lu ni. Dia tahu nak sekolah tak je tengok dalam tu dia pakai whiteboard ke pakai papan hitam? Pakai slide gitu je. Tak. Kan dulu kan pakai kapur tu kan. Kadang-kadang bedok kita. Cikgu gandeng dah tidur. Kau tidur, cikgu dah pergi gerak tu. Dia reting molek. Dia pun gandeng dengan pemadam tu. Bedok kepala kita ni putih atas kepala. Macam mana dulu. Mana apa? Tulis. Baru mudah nampak. Jadi hak takluk sungguh tanjizi. Ni tanjizi. Kita melangkah mari. Itu tanjizi. Kita tak ada telinga dengar. Itu tanjizi bagi sama. Kita melihat kita. Itu tanjizi bagi basar. Tapi telinga kita ni bila boleh dengar? Hak tu boleh dengar sama-sama jak budak lagi boleh dengar. Itu suruhi dia panggil. Boleh.
Hak dengar sungguh, ni start pukul 9 baru dengar sungguh. Hak untuk kelas kita ni lah. Hak tanzizidah dah kereta pun tanzizidah dengar hak radio tu. Tapi nak cerita hak dengar kitab hak dengar pengajaran ni. Sekarang lah. Tapi bila kau telinga kita boleh dengar? Boleh dengar tu sama-sama. Tu suluhi. Tu boleh dia panggil. Cuma macam sebut mengulpah lah. Hak fardu kifayah secara tafsir, secara detail. Kudrah 7 ta'alluq tu cara detail. Yang kita nak fokusnya hak ta'alluq tanzih hadis, hak qadar. Hak qadar. Tu nak fokus molek. Nak mati molek. Kita berpegang bahawa Allah yang bersifat dengan kudrah, yang mengadakan segala-gala perkara, yang menjadikan segala-gala perkara tu nak mati. Segala-gala perkara mana? Hak mengelepasnya mumkinun, perkara yang harus ada, perkara yang harus tiada. Mumkinun. Hak tidak berkait dengan kerjaan Allah hanyalah perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Mana perkara yang wajib? Zat Allah wajib ada, sifat Allah wajib ada. Zat dan sifat Allah tidak berkait dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perkara yang wajib ada. Sebab kudrah ni jenis mengada. Asal benda tak ada, mengada. Tu kudrah. Kemudian mengada ni akan perkara yang asal tak ada. Adapun zat Allah wajib ada sedia kala. Sifat Allah wajib ada sedia kala. Maka kudrah nak mengada mana benda ada sedia kala. Maka tak berkait dengan kudrah. Kemudian kudrah ni hak tak ada mengadakan. Mestilah perkara yang terima ada. Hak terima ada. Perkara mustahil terima tak ada. Perkara mustahil terima tak ada. Sekutu bagi Allah terima tak ada. Tak terima. Anak bagi Allah terima tak ada. Tak terima. Jadi kudrah ni hak tak ada dibuat ada. Oleh kerana perkara mustahil ni perkara yang tak terima nak ada, maka tak kait dengan kudrah Allah perkara yang mustahil. Sebab apa tak kait? Sebab kudrah ni mengada, meniada. Mengada mesti benda asal tak ada. Hak wajib ada sedia kala. Nak mengadakan orang benda hak sedia kala ada. Dah meniadakan kudrah meniadakan. Hak wajib tu terima tak tiada. Sebab wajib tadi. Zat Allah terima tak tiada. Tak terima. Sifat Allah terima tak tiada. Tak terima. Dah kudrah nak mentiada pun akan perkara yang tak terima tiada. Apa tu tak kait perkara wajib. Okey, kita pergi pula kepada hak mustahil. Mustahil perkara yang mesti tak ada. Yang tak terima ada sama sekali. Jadi kudrah ni mengada. Nak mengada perkara mustahil tak terima nak ada. Dan nak pergi ke mana? Kudrah pula pasang kejadian mentiadakan. Nak mentiadakan hak mustahil memang tak ada awal-awal lagi dah. Nak mentadakan hak tak ada. Tak kena bukan kejadian gitu. Maka hak mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah. Itu je. Sebab kudrah fungsi dia, ta'alluq dia adalah mengada, meniada. Ada ni. Hak wajib zat Allah dan sifat Allah, hak ada sedia kala. Nak mengada macam mana ada dah. Dah meniadakan pula. Sebab kudrah ni satu lagi posisi meniada. Zat Allah ni terima tak tiada. Boleh terima tiada zat Allah? Tak terima tiada. Dah nak mentiada warna perkan tak terima tiada. Tak kena-kena dengan kudrah. Balik pada mustahil pula. Mustahil memang perkara yang tak ada, yang akal tak terima, nak sama sekali nak kata ada. Jadi benda hak tak ada, tak terima ada. Kudrah nak mengadakan macam mana benda tak terima nak ada. Dah mentiadakan lah. Hak siap dah tiada. Nak mentiadakan apa? Benda memang tiada dah. Maka hak mustahil pun tidak berkait dengan kudrah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dah kudrah perbuatan Allah ni bertakluk kepada mumkinun, perkara yang harus. Mana perkara harus? Selain daripada yang wajib dan yang mustahil, harus berlaku ni semua harus. Setiap saat berlaku di kita ni semua perkara mungkinan berlaku. Maka itu semua duduk di bawah ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa taala.
Semua yang berlaku semuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak tu hak rukun iman yang keenam. Macam sebut melepaslah, nak mati di keesaan kita, mengesakan Allah. Nak mati di kita mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah pada perbuatan, tidak menyekutukan Allah pada perbuatan pegangan kita. Macam sebut sok mudah kita duk cakap, waktu saya buat tak ada salah apa-apa. Kita kata kita buat tu letak majas, letak pada asbab je. Letak pada asbab usaha kita. Tapi diri asbab, diri usaha pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab hanya Allah saja Khalik. Kena Khalik yang menjadikan. Selain daripada tu makhluk. Lepas tu makhluk lemah, makhluk bekas sama sekali. Yang amat berkuasa, yang bekas hanyalah Khalik Allah Subhanahu wa taala. Mati situ molek. Ni hak rukun iman keenam. Kemudian kita mengesakan Allah, mentauhidkan Allah pada perbuatan, tidak menyekutukan Allah. Menyemutu dia panggil musyrik ni. Musyrikin dalam Quran tu. Bukan kata musyrik ni semua berhala saja. Tu musyrik lah semua berhala tu. Apa dia musyrik? Musyrik ni orang yang menyekutukan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah. Itu musyrik. Hak semua berhala tu musyrik pada zat. Musyrik pada ilah, pada sembahan. Musyrik pada sembahan. Kemudian termasuk musyrik juga musyrik pada perbuatan. Musyrik juga tu. Hak musyrik, orang semua berhala, itu musyrik pada sembahan. Dia mengaku Allah sebagai Rabb yang menjadikan langit dan bumi. Orang kafir Mekah tanya, siapa yang buat langit bumi? Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang buat langit dan bumi. Dia tidak musyrik pada Rabb, tapi dia musyrik pada sembahan. Orang kafir Mekah pun kata Allah yang buat langit bumi, tapi pada ilah, pada sembahan dia pergi sembah berhala. Banyak pula berhala. Atas rumah ada, luar rumah ada, tepi jalan ada, mana tempat ada. Banyak pula dah sembahan dia. Ni apa ni? Musyrik pada ilah, pada sembahan. Rabb, Tuan yang buat langit bumi, mereka mengaku Allah yang buat. Itu musyrik belaka panggil tu. Kemudian kita orang Islam, musyrik pada sembahan tidak ada. Kita tidak sembah makhluk. Kita tak sembah kayu batu dah. Ada jenis orang, jenis bangsa, jenis agama ni dia tak boleh tengok. Dia tengok pokok besar je dia sembah. Dia tengok mana pusu tiga tu nah. Jadi pusu tu banyak di pusu tiga. Tapi walaupun pusu tiga, tapi ada tak semua pusu? Tak ada. Tapi ada agama, kalau ada pusu sungguh di pusu tiga tu, oi rahmat tu kan genyembah. Dia tak boleh tengok pokok besar, tak boleh tengok pusu je dia sembah. Kata pelikkan sungguh. Lepas tu dia buah benda di situ. Bubuh benda kalau muka besar dia wahak milik dia. Orang nak pergi rombok, dia kata rombok tempat sembahan dia. Mungkin buat tempat orang lah pun. Kita orang Islam tak ada mensyirikkan pada sembahan, tak ada. Kita menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi musyrik pada perbuatan, musyrik pada perbuatan. Kalau hak kan munfasil tu siapa kafir ijma' ulama. Hak musyrik pada perbuatan, hak memang suku sakat, tak kait langsung dengan kudrah dan iradah Allah. Pisau memutuskan secara tabi'i, secara zat pisau, secara diri pisau yang tidak ada kaitan dengan kudrah iradah Allah. Itu kan munfasil itu dulu. Hak tu musyrik yang kafir ijma' ulama.
Musyrik yang khilaf ulama kafir kedak ni bisa memutuskan, tapi menggunakan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Ni hak ni musyrik juga ni, sebab perbuatan Allah separuh, perbuatan makhluk separuh. Perbuatan Allah mana? Allah buat tajam, itu perbuatan Allah. Lepas tu buat putus, dah Allah tak payah dah. Allah siap dah kerja Allah. Siap dah kerja Allah. Lepas tu buat putus tu tajam tu nak buat putus. Bagi kerja lah, kerja Allah separuh, kerja makhluk separuh. Ni musyrik. Musyrik ni khilaf ulama. Sama ada kafir pandangan dhaif ataupun fasik lagi mubtadi', akidah yang sesat, akidah yang dosa besar atas pandangan muktamad. Tapi mentauhidkan Allah tidak. Dia mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dan dia mensyirikkan Allah pada Rabb, pada Tuan. Tuan apa gitu? Tuan apa? Allah hanya buat separuh, separuh lagi makhluk buat. Itu bukan Rabb, itu bukan Tuan. Tuan kena hak dia belaka, baru Tuan. Bubuh tajam dipisah, dia buat. Sampai masa putus hak barang hak kena pisah, dia buat. Barulah panggil Rabb. Ni dok jadi kongsi dia panggil. Ni musyrik pada perbuatan. Kita nak mati hak tu ni, hak kudrah ni, hak mungkinun ni. Perkara yang harus, yang bukan wajib, yang bukan mustahil. Mana perkara harus? Buat tajam, Tuhan. Mana perkara harus? Buat putus, Tuhan. Ni kudrah, ta'alluq kudrah, tanjizi hadis, qadar, rukun iman yang ke-6. Nak mati hak ni. Termasuk juga buat jadi kita memilih, buat jadi kita bergerak, Allah belaka. Hak musyriknya macam mana? Hak Allahnya bubuh akal di kepala kita, akal yang IQ-nya boleh menilai. Perbuatan Allahnya, kudrahnya bubuh tenaga di kita. Lepas daripada tu, akal yang Tuhan letak di kepala kita ni lah pula yang buat keputusan, yang menentukan akal ni dah buat, bukan Allah dah buat. Itu musyrik pada perbuatan tu. Sampai masa yang menggerakkan tubuh kita ni tenaga Tuhan letak kita. Jadi mana Tuhan buat ke tenaga yang buat? Tenaga yang buat. Itu musyrik pada perbuatan. Itu qadariyah. Khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Dan sekarang ni Tuhan letak dah akal di kepala kita ni, ada IQ dia kan. Maka akal tu menilai sendiri, memilih sendiri. Allah buat ke tak menilai? Tak. Allah tahu je, Allah tak buat. Allah buat ke tak akal tu memilih, menetapkan? Tak. Allah hanya tahu je. Mana apa? Tak, kudrah Allah tidak, bukan hak dia belaka. Pada itu benda harus hak dia belaka nah. Tak payah dah Allah buat tu. Allah siap dah kerja bubuh akal di kepala kita. Letak IQ molek di akal kita tu. Itu je kerja Allah. Kerja menilai, kerja memutuskan, akal yang buat. Akal tu, gapo dia akal tu? Makhluk Allah. Oh, makhluk dia bekas juga. Jadi makhluk dia bekas juga Jadi abang apa ni? Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Makhluk dia bekas sama sekali ni kita nak faham boleh. Hak mungkinun hak ta'alluq kudrah. Apa dia mungkinun? Tuhan letak di akal. Benda mungkinun memilih, menilai, memilih. Hak tu perkara mungkinun tu. Siapa yang buat? Keesaan Allah pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jangan jadi musyrik pada perbuatan. Biar awak jelas itu sikit. Sebab bunyi musyrik ni serung dah lah. Puak musyrikun. Siapa puak musyrikun? Puak semua berhala. Tu musyrikun pada ilah, pada sembahan. Dah sebut tadi musyrikun, musyrik pada perbuatan. Semayang rajin, puasa rajin. Siapa masa nama naik pergi Mekah. Pergi Mekah, tiba-tiba musyrik. Dulu Mekah puak kafir Quraisynya musyrik pada sembahan. Pernah berhala di sekitar Kaabah. Tapi musyrik pada sembahan, berhala hancur dah, tak ada dah. Kita pergi Mekah, kita bawa akidah yang musyrik. Kita bawa akidah yang musyrik pula pergi Mekah.
Musyrik pada sembahyang, Nabi pecah dah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Ketika pembukaan kota Mekah. Kita pergi Mekah, kita bawa akidah musyrik. Menyetukan Allah pada perbuatan. Betul, kita nak bicara takluk kudrah ni, hak fardu kifayah, fardu kifayah. Hak kita nak mati tu, hak akidah kita tu. Kesemua di bawah kerajaan Allah ni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita apa? Kita apa? Tak ada apalah kita ni. Tuhan belaka hakikinya. Tapi kita ahli sunnah wal jemaah wajib berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap duduk di bawah Allah Ta'ala sebagai Khalik, sebagai Rabbil Alam. Itu je. Hakiki memang tidak ada. Hak berlaku di kita ni, itu hak perbuatan Tuhan. Ada ni? Jangan terlajak pula yang mu Tuhan. Mula-mula mu Tuhan. Akhirnya aku Tuhan. Ada gitu? Mula mu Tuhan. Tuhan belaka. Tak ada pilihan perbuatan kita. Dah Tuhan belaka, gerakkan kita pun Tuhan. Diamkan kita pun Tuhan. Akhirnya akulah Tuhan. Nak tengok Tuhan tak? Nanti kita pun bangun. Ni Tuhan ni gerak. Dia dah jadi Tuhan. Mula-mula mu Tuhan. Jabariyah. Akhirnya aku Tuhan. Saya sebut semalam. Orang mengajar kita hikam. Engkau, aku. Engkau tu makhluk lah. Aku tu Tuhan. Engkau tak ada kuasa. Engkau tak ada kudrah. Engkau tak ada iradah. Semuanya hak aku belaka. Aku tu Allah lah. Ketika dia kata aku tu, dia tuju ke dia. Itu tubuh dia. Engkau tak ada kudrah. Engkau tak ada iradah. Kudrah iradah aku sahaja. Aku ni Allah. Dia tubuh dia. Tapi jangan main. Masalah itu dekat 1000 orang tengok. Tak ada berapa jam, puluh ribu orang buka. Laku hak pesen gitu. Baca kitab hikam. Saya mengaji kitab hikam ni, kalau aku pelaman ni, daripada awal sampai ke akhir, sepenuhnya. Hak dia baca tu pun kita dengar, dia nak cerita apa sebenarnya. Dia nak campur dengan hakiki. Kita faham hak dia terpesong kat mana tu. Tapi dia cerita tu jadi kau bengong dah jadi dia cerita tu. Hak kita duduk mengaji kita hikam daripada awal sampai ke akhir. 8 tahun nak di kekhotan mengaji. 8 tahun ni jangan kata 8 tahun ngaji seminggu sekali je. Boleh 8 tahun. Bukan ngaji hari-hari. Lepas tu bunyi 8 tahun no bawa khotan kita hikam. Allah lamanya seminggu sekali. Seminggu sekali. Mana kalau 8 tahun seminggu sekali, setahun 50 minggu tau. 8 tahun 400 hari tau. Setahun je kalau kira ngajinya, setahun je. Tapi jadi 8 tahun. Bunyi lama tu 8 tahun seminggu sekali. Mana saya duduk ngaji kita ikam tak aku ni. Siapa khatam tu, dia baca tu kata tak boleh gapo pun. Sebenarnya orang tekan dengar tu. Di situ hakiki. Memanglah. Tapi akhir tunjuk aku Allah tu. Jari tunjuk ke tubuh dia semua. Ini akhirnya aku Tuhan. Baca pula kita hakikah. Wa min haisul hakikah fal kullu huwal haq. Dari segi hakikah, ke semua tu Tuhan. Ambil pakar Zuhir waktu gak siap. Akhirnya aku Tuhan. Siapa ke dia tu kalau panggil, kalau nak kata-kata puan mak ramai kan. Kalau sebut puan mak tu, puan mak mana? Puan mak Tuhan. Siapa gitu nak ubah nama ke dia? Sebab apa? Tuhan, dia Tuhan. Puan mak Tuhan. Gitu kan puan mak kan. Puan mak ramai ni kan puan mak ni ada gelaran. Akhir dekat nama puan mak Tuhan. Dah dia ubah dia Tuhan. Ni baca kitab hakikah yang tidak berguru ni dia sesat. Kalau orang lalu kat dia, puan mak buat apa? Dia tak nyok. Kalau orang tak kenal dia, tak nyok. Lepas orang tak biasa ni, apa puan mak? Saya tanya dia, buat apa kat puan mak tu tengah nyaku.
Dah tanya buat benda, tanya nak saing, faham tak? Tanya nak kawang je. Faham-faham lah, tanya buat apa, orang tengah menyaku. Tu menyangku lah. Tanya buat apa lagi? Ada ni. Kita tengah menyangku, pak mak buat apa? Mu tak nampak ke buat apa ni? Atau orang nak bandar. Orang tanya tu tanya nak buat mula cakap je. Tahu dah dia tengah menyangku. Tapi tanya pak mak buat apa? Tak jawab. Jadi kawan ni jumpa orang lain, apa pak mak? Dia pun tanya macam mana? Pak mak buat apa? Dia tak jawab. Dia pun tanya mana? Tuhan buat ke apa? Tuhan menyangkul. Apa dia jawab? Ni pasal ni. Pasal sah. Mula mu Tuhan, akhirnya aku Tuhan. Tapi laku puluh-puluh ribu sekejap aja. Memang hakikinya tidak ada apa-apa. Semuanya adalah datang daripada Allah sebagai Khalik. Di dalam kerajaan Allah di langit dan bumi ni tidak ada sekutu. Walam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surah Furqan ayat yang kedua. Ni, langit bumi ni milik Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kerajaan Allah. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi ni. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada bagi Allah sekutu dalam kerajaan Allah Subhanahu, tak ada sekutu, tak ada syarik dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai', menjadikan oleh Allah akan sekalian perkara. Kalau kita buka dalam Pimpinan Rahman di nota kaki itu pada menceritakan ayat surah Furqan ayat kedua ni, mana Allah menegaskan dalam ayat tu, Allah menegaskan kekuasaan Allah dan keesaan Allah yang menjadi asas kepada tauhid kita. Ni Allah lah wa khalaqa kulla syai', yang menjadikan semua perkara. Tidak ada melainkan hanya perbuatan Allah. Ni kita nak pergi hak kudrah ni, hak takluk kudrah ni. Allah menjadikan sekarang ni takluk kudrah tanjizi hadis. Takluk kudrah tanjizi hadis. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-102, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Al-An'am ayat 102. Ni ayat ni saya sebut semua, ulang semua ayat ni. Mana tanda molek, lepas tu buka Quran, ambil ayat tu hafal. Al-An'am ayat 102. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Fa'buduh, barulah di hujung tu fa'buduh. Maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikumullahu rabbukum, yang demikian sifat-sifat dan kekuasaan Allah ialah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah ni? Rabbukum, Tuhan bagi kamu. La ilaha illa huwa, tiada ilah, tiada sembahan melainkan Ia. Tengok ayat ni, Allah Rabb, Allah ilah. Apa makna Allah Rabb? Allah Tuhan. Apa makna ilah? Allah sembahan yang berhak disembah. Allah Rabb, apa makna Rabb? Hak dia belaka. Apa makna ilah? Ilah ni yang istighna dan iftikar. Istighna dan iftikar. Tuhan terkaya daripada segala-galanya. Itu istighna. Tuhan terkaya daripada segala-galanya. Tuhan lepas daripada segala-galanya. Tuhan lepas daripada segala-galanya. Kemudian iftikar, segala-gala berkehendak kepada Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang berhak disembah. Bila iftikar, kesemuanya ada hak takluk kudrah belaka. Malah iftikar. Kalau bukan hak Tuhan belaka, ni akal Tuhan buh dari kita siap-siap, tenaga Tuhan buh dari kita siap-siap, kemudian akal kita yang berfungsi sendiri-sendiri, tenaga kita yang menggerakkan tubuh badan kita sendiri-sendiri.
ketika kita nak menilai, ketika kita nak memilih, perlu tak kita iftikar tak kepada Allah? Tak iftikar dah kepada Allah, sebab Allah siap-siap dah bubuh akal kita. Maka lucu iftikar, maka Allah bukan ilah. Tapi ilah kena bersifat dengan iftikar, semua berkehendak. Mana apa ni? Akal pun kita berkehendak kepada Allah, menilai memilih pun kita berkehendak kepada Allah. Sebab apa? Semuanya hak Tuhan. Itu ilah. La ilaha illa huwa. Tiada ilah, tiada sembahan malaikat ia, malaikat Allah. Siapa Rabb? Siapa ilah? Allah. Allah mana? Khaliqu kulli syai'in, yang menjadikan sekalian perkara. Ni. Sekian berlaku tu adalah takluk kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sekian perkara adalah takluk kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sekalian fa'buduh, maka mengabdikan diri oleh kamu akan Allah, Rabb dan ilah kamu. Barulah fa'buduh. Tapi kena kenal molek Allah sebagai Rabb ni. Kena kenal molek Allah sebagai ilah. Kalau tidak, fa'buduh tu tak ada. Semayang, puasa, pergi Mekah. Atau semalam saya sebut tu bab pergi Mekah. Ya mak gak orang setuju. Dia kata molek juga kata dia. Tak buat haji nak memilih nak pergi Mekah orang ni, kena gak cek pegangan macam mana. Sebab apa? Takut bazir kota. Tahu kota? Ya. Ha? Kota apa kota dah? Kan dia ada kota kan? Malaysia berapa? 25,000 orang. Dah kota dah. Ha? Dia ada kota dia. Kalau rakyat tu 1 juta, kotanya 1,000, kan gitu. Kalau rakyat tu 25 juta, kotanya 25,000 ke mana? Dia ada kota dia lah. Dia ada kota dia. Jadi kota dengan hak menanti dok dang semua. Kota adalah cuma tu je. Dah. Yang menanti pula berlapis-lapis, bertindih-tindih. Yang menanti ni pula. Jadi tak boleh jadi bazir kota tu. Jepuk nama boleh pergi Makkah, panggil waktu menduga. Tanya bab akidah. Tanya bab semayang betul ke tak? Hukum hakam. Ke mana? Tapi yang penting tanya bab akidah. Akidah tak dulu. Kita potong kota dia. Tahun depan pula kita panggil. Awak balik belajar dulu. Tahun depan nanti kita panggil pula jepuk. Tahun depan pula. Beri masa setahun. Supaya apa? Supaya tak bazir kota. Orang pergi Mekah, nak pergi Mekah juga. Kenal dah Allah sebagai Rabb. Kenal dah Allah sebagai ilah. Tak kenal. Mayang rajin. Tak ada nilai tu. Dia semayang rajin tak babik dengan orang. Dia puasa rajin tak babik dengan orang. Pergi Mekah tu membabitkan kota orang menanti. Dia semayang rajin, akidah tak mengaji tu dia dengan Tuhan lah. Dia puasa rajin, akidah tak belajar tu dia dengan Tuhan lah. Tapi pergi Mekah ni orang duk menanti ramai kok belakang, berlapis-lapis ni. Jadi siang kau orang tu lambat boleh pergi. Dia boleh pergi cepat. Cek dia kalau lagi cepat tu. Akidah macam mana? Tak lulu. Tahun depan pula kita panggil. Ni boleh pergi Mekah khusus haji je. Khusus haji je. Mengaji-ngaji tak boleh. Belajar tak boleh. Biarlah khusus haji dengan belajar tu sambung sekalipun. Tak boleh. Padahal kuliah pukul 8.30. Habis pukul 10. Lepas tu sambung pula khusus haji. Kalau nak khusus haji, marilah pukul 8.30. Marilah pukul 8.30. Tak boleh mari pukul 8.30. Tak mau belajar. Hak pesen ni jangan pergi kota haji. Hari tu tak mau kata je. Tak mau kata je. Lepas tu mula balas orang. Hak pukul 10 ni nak keluar. Hak khusus haji ni nak masuk. Allah hara ni. Hara pitu tu lah. Hara pitu. Sebab apa mari pukul 10? Saya nak khusus haji pukul 10.30. Dah awak kelas 8.30. Marilah awal-awal. Saya lagi Mekah je. Tak mau belajar apa tu ain. Hak ni lagi Mekah. Hak ni lagi Mekah. Hak ni kata bazir kota. Dah apa salahnya mari pukul 8.30, balik pukul 12 ke lapor. Lapor bukan tidak lama sangat. 8.30 sampai pukul 12 tu lama tu. Kau jadi lapor. Cuma tengok gitu je lah. Orang tua-tua nampak duk jerembung pintu tu, orang tua-tua. Apa tak mau mari belajar? Apa tak mari belajar? Kita tak tahu orang ada kelas tu belajar ilmu agama. Dia ingat ke orang mengajar kelas 8.30 tu mengajar sains dan matematik? Dia ingat kan ni?
Dia kena belajar mengajar sains dengan matematik. Gitu. Batulah kita Tuhan buka hati nak belajar, bersyukurlah sebab la haula wala quwata illa billah. Nak sombong kok jalan mana? Nak menunjuk kok jalan mana? Kita la haula wala quwata illa billah. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tu je. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pilih kita jadi nak belajar. Kemudian Tuhan pilih pula kitanya jadi istiqamah dalam belajar, dan kita belajar serta kita beramal. Itulah sebesar-besar pilihan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tak pilih duduk tepi masjid pun tak ni cara-cara nitah pun. Kalau Tuhan tak pilih, hak duduk dalam masjid pun lari. Kalau Tuhan tak pilih, dalam masjid pun lari. Hak lari pula bukan orang lain-lain, orang berkenaan dalam masjid pula lari. Tok Imam lari, Tok Bilal lari, Tok Siok lari, duduk masjid dah tu. Tu Tuhan tak pilih dia. Gitu je lah. Banyak kelas. Tok Imam lari Kedah, pergi Kedah kuliah maghrib, lagi Kedah, lagi balik rumah. Siapa kepek masjid buat ketetapan. Tok Imam, Tok Bilal time kuliah kena ada duduk depan. Pihak masjid kena buat ketetapan. Jadi macam budak-budak degi. Jadi pihak masjid pula kena paksa Tok Imam, Tok Bilal kena hadiri kuliah agama di masjid. Macam budak-budak degi orang panggil. Sebab apa? Pihak masjid buat keputusan gitu. Kalau kita sepatutnya pihak masjid jangan buat keputusan gitu. Malu ke Tok Imam, Tok Bilal kena buat ketetapan gitu. Kenapa? Sebab pihak masjid terpaksa kena buat ketetapan gitu sebab Tok Imam, Tok Bilal dia lari. Kalau tak lari pun dia duduk dalam bilik dia. Dia buat apa? Dia ngaji Quran, dia main telefon. Sebab apa? Sebab elang dia, gaji dia jadi Tok Imam, jadi Tok Bilal. Elang belajar tak ada elang untuk dia. Kalau ada elang untuk belajar mungkin dia belajar. Hak ni nak jadi Tok Imam. Nak bawa imam sembahyang. Kita nak imam semayang kita orang jahil akidah. Kita nak imam semayang kita orang jahil fiqh. Setakat pandang ngaji Quran je kita nak imam gitu. Di imam kita. Tapi apabila ngaji akidah dia tambah. Apabila ngaji fiqh dia tambah. Jadi imam sembahyang. Jadi dia panggil apa? Dereba sembahyang. Tapi anak makmum bukan tanya bab akidah, nak tanya bab sembahyang pun tak nak tupang. Nak tanya bab semayang pun nak tupang. Tengok mutawif hak tukang bawa orang haji umrah tu. Kita boleh nak tanya masalah haji umrah dengan dia? Boleh tak? Orang hak bawa haji umrah ni kita boleh nak tanya masalah haji umrah dengan dia? Boleh ke tak? Boleh sebab kerja dia. Faham tak ni? Kalau dia tak boleh nak jawab bab haji umrah, dia nak jadi mutawif macam mana? Faham tak ni? Dia boleh jadi mutawif sebab apa? Sebab dia boleh cerita ke orang bab haji umrah. Sebab dia dereba. Dia boleh cerita. Kan gitu mutawif. Kita jadi imam. Bawa orang semayang. Anak makmum tanya bab semayang. Tak boleh nak jawab. Dan jadi imam ke mana? Nak jadi dereba ke mana? Saya tanya bab ngaji Quran boleh ya? Tak jadi tu imam lah. Jadi guru Quran sudah lah. Sebab solat hak paling banyaknya adalah fiqh. Dalam solat. Hak paling besarnya akidah dalam solat. Bukan Quran saja. Tapi macam mana? Imam sendiri bukan nak makmum, imam sendiri pun tak mau belajar. Ingat baik. Kalaulah nyata kemudian imam itu berpegang akidah yang kufur. Hak kamun fasih tu nah. Hak musyrik pada perbuatan hak kafir. Bukan dia je kena qada semayang, kita duduk belakang pun semuanya kena qada semayang belakang. Tetapi masalah kita ni bukan masalah di tempat kita. Bukan pelantikan imam tu sendiri, dia hanya menekan berkaitan dengan bacaan sembahyang. Ada kat penemuduga tu tekan bab akidah imam? Tidak ada. Bab fiqh imam, bab sembahyang? Tidak ada. Yang itu meruganya baca Quran sedap. Okey, dia tu imam. Tiada pun orang. Kemudian siapa masa buat kelas tak mau belajar pula.
Dia memada dengan Quran. Dah dia hafal Quran, dia memada dengan Quran. Tapi dia berakidah dengan akidah Quran. Dah. Dia berakidah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tu imam tu berakidah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb. Dia beriman tak dengan Allah Rabb? Dia tidak beriman dengan Allah Rabb. Bukan kata Quran tu laknat dia, Fatihah tu laknat dia, semaya dia pun tahu tak terima. Sebab baca Fatihah sedap, tapi tidak berpegang akidah Fatihah Rabbil Alamin. Allah Rabb. Bila Allah Rabb, Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan semua perkara. Ni datang daripada ta'alluq qudrah Allah tanjizi hadis. Ni hak asas kita fardu ain. Hak ta'alluq qudrah pecah 7, hak tu hak fardu kifayah. Cuma saya memanglah kadang-kadang setuh secara sepatah lalu je sebagai pengajaran. Sebab memang maklum masjid besar-besar pun gitulah. Hak ambil perhatian ilmu ada, dan hak tak heran pun ada. Hak tak heran pun ada. Bab akidah masing-masing. Kadang-kadang kita ajar bab semayang, ajar bab semayang. Sampai masa semayang isyak, ni benda sunat je. Ni benda sunat, nak cerita benda sunat. Tapi orang ni perhati tengok, mula baru ngaji saat ni, baru ngajinya. Hak maghrib saat ni baru ngaji. Masa tu ajar bab kita ni makmum, imam turun sujud, jangan duk cepat-cepat sangat nak gerak turun sujud. Biarlah imam sampai dahilata, barulah makmum ni turun bergerak kepada sujud. Comel dia gitu. Ada ni. Sebab masa iktidal, imam turun sujud, siapa gerak cepat orang perasan ke tak perasan? Masa rokok sami Allah dia gerak dah, kita tak perasan sebab kita duduk mata tang ke bawah. Faham tak ni? Kan kalau kita dalam iktidal, sami Allah tu dia pun gerak dah, tak berperasan mana. Tapi kalau dalam iktidal turun sujud, kalau cepat aje nampak dah. Siapa cepat lah tu? Faham tak? Sebab ada satu surau di amal sungguh ni, cara hak akmal, cara comel ni. Selagi imam tidak sampai dahi ke latar, anak makmum surah tu tak gerak seorang pun. Ada satu surah di Terengganu kita ni, memang dia amal sungguh gitu. Kalau orang yang baru pergi surah tu bera, pandai bera, faham bera? Bera ni malu. Bera orang kata bera. Oh ni banyak orang kena. Saya pernah ngajar surah tu, ramai orang kena. Ustaz malu ustaz. Apa? Sami Allahu liman hamidah, berpindah kepada iktidal. Allah turun untuk imam ni, dia turun dah. Dia turun seorang je. Hak lain ni straight, ini tak turun lagi. Dia turun sepuluh, dia pasang lah. Orang lain dah dia nak gustang, nak undur tak boleh dah, dan terlajak dah. Dan terlajak dah, dia nak undur dah. Jadi nampak lah, imam ke depan, nak separuh dah ke bawah. Dia gitu dah. Bukan sama dengan tu imam, lambat sikit tu imam duduk bawah dah, tapi lahir tak apa latar lagi, dia duduk separuh dah. Hak makmum lain tu tak ada, keras belakang lagi. Jadi perasan lah, sudah salah orang pakat tengok. Orang pakat tengok ni, orang tak jangan risau ni. Jadi dia kata malu ustaz dah buat apa cepat sangat. Dah kita buat gitu semua lama kening. Surah lain boleh buat gitu, surah tu jangan kata. Dah dia baru pergi, mana kata tahu. Lepas tu dia apa dah undur balik. Mana boleh undur balik dia kata. Malu kat orang pula undur balik lah. Malu dia kata. Lepas surah tu amal dia molek. Jadi saya ngajar satu masjid. Ni kita nanti salat isyak ni nampak lah. Time imam iktidal. Masa imam sujud tengok siapa gerak dulu. Mana masing-masing mula-mula tu jagalah, takut jadi malu ni. Moga baru ngaji maghrib sana isyak. Beramai ke tak? Imam pun sami Allah liman hamidah, tu imam pun turun sujud, molek belakang semua, tak ada seorang pun turun sujud. Hak belakang tu imam, hak turun cepat-cepat, tu bila sama dengan tu imam, sikit je dia belakang tu imam. Di sana orang ngajar duduk mana? Duduk bilik dia. Buat apa? Duduk main komputer, duduk main telefon. Dia nak kata mana? Tu hak benda hak nampak lah, tapi benda tu sunat je. Tapi akan jadi ustaz sebut tadi tu bila tak mengaji. Dia dibayar gaji untuk bank, bukan untuk belajar. Lepas tu dia belajar ke tak? Tak duli. Mana nak cerita duduk dalam masjid dah, tak terbuka hati nak belajar.
Manapun ni semuanya taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwata illa billah. Kita ada ilmu, kau besar pula ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada ilmu, kau besar pula tanggungjawab kita dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu boleh dibangga-bangga, tapi ilmu kita wajib bersyukur. Nak bangga bukan tempat dia, tapi syukur wajib. Sebab ilmu semuanya ada kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali bab akidah. Sebab tu dalam kitab Tasihul Du'afa karangan almarhum Tok Diskan, bertuahlah almarhum Tok Diskan kata, bagi mereka yang taufik untuk belajar ilmu usuluddin, bertuah sangat-sangat. Sebab apa? Kata almarhum Tok dia, pada masa sekarang orang tak heran ni ilmu usuluddin. Ilmu fiqh rajin juga ngaji, ilmu tasawuf rajin juga ngaji, ilmu baca Quran rajin juga ngaji, ilmu akidah tak duli, bertuah sangat. Orang yang ditaufik oleh Allah nak belajar ilmu usuluddin, ilmu asas agama. Jadi kita mati molek hak takluk kudrah kepada perkara mumkinum, perkara yang harus. Kesemuanya ada mumkinum belaka, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, takluk tanjizi hadis bagi kudrah yang dipanggil qadar, rukun iman yang keenam. Itu jalanan Imam Asy'ari dah tu. Qada, tanjizi qadim, iradah, qadar, tanjizi hadis bagi kudrah. Adapun jalanan Imam Al-Maturidiyah, qadar, tanjizi qadim bagi iradah, qada, tanjizi hadis bagi kudrah. Tu kau gitu je. Tapi kita fokus kita hak tu, hak rukun iman yang keenam. Hak kata kudrah 7 takluk ni, ini secara dipanggil secara tafsil, secara terperinci hak fardu kifayah. Pertama takluk sulhi qadim, iaitu patut kudrah pada azal bagi mengadakan sesuatu dan mentadak akan diakan sesuatu. Patut ni pada waktu imkan, mula daripada Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.